Setelah hampir 8 tahun rundingan, Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi serantau RCEP siang tadi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata perjanjian itu akan menjadi instrumen penting pemulihan ekonomi dan akan menggalakkan pembukaan semula pasaran selain memastikan rantaian bekalan tidak terganggu. Katanya perjanjian RCEP itu jelas penting bagi menangani pandemik COVID-19 di rantau ini. As such, RCEP will be the main vehicle through which regional economic integration within ASEAN and its dialogue partners can be enhanced. It is indeed significant that this partnership has been negotiated based on the different levels of economic development of the 15 participating countries to ensure a mutually beneficial FTA for all. I believe this is the touchstone for the future growth and vibrancy of a regional economic collaboration. Perdana Menteri berucap pada sidang kemuncak RCEP keempat secara maya di Ibu Negara siang tadi. Katanya perjanjian perdagangan bebas FTA adalah langkah ke hadapan untuk membantu mengekalkan daya saing melalui galakan kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan dan memastikan penawaran tenaga kerja. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin berkata, Malaysia menyedari kesukaran yang dihadapi India dan ingin menyatakan sokongan yang berterusan serta mengalu-alukan penyertaan India dalam RCEP pada masa depan. Negara itu telah menarik diri daripada rundingan RCEP pada November 2019. Dalam pada itu, perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP yang dimeterai hari ini akan menjadi bukti pengukuhan sistem perdagangan pelbagai hala di samping usaha memperkasa agenda pembangunan di bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Menteri Kanan yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mohammad Azmin Ali berkata, ia juga bakal mempertingkat dan juga melindungi persekitaran pelaburan negara anggota di rantau ini selain menyumbang ke arah kelestarian Malaysia sebagai hub perdagangan serta destinasi pelaburan pilihan. RCEP menjadi perjanjian perdagangan bebas terbesar disertai Malaysia yang merangkumi 2.2 bilion atau hampir sepertiga penduduk dunia dan menyumbang sebanyak 102.187 bilion ringgit atau 28.9% keluaran dalam negara kasar KDNK dunia. Ia juga merangkumi perkongsian maklumat dan mempertingkatkan langkah ketelusan untuk memudahkan perniagaan dan pelaburan dalam kawasan RCEP. Majlis menandatangani perjanjian tersebut merupakan kemuncak kepada rundingan yang amat sukar dan mencabar selama 8 tahun yang melibatkan 31 pusingan rundingan, 8 mesyuarat menteri dan 4 sidang kemuncak. Tidak dinafikan ia merupakan penanda aras yang penting dalam penyatuan dan pemacu pertumbuhan ekonomi di antara 15 anggota perjanjian ini. Pada majlis pemeteraian secara maya siang tadi, Malaysia yang diwakili Datuk Seri Mohammad Azmin Ali menandatangani RCEP bersama 14 negara peserta sempena sidang kemuncak ASEAN ke-37 di Ibu Negara. Ia turut disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. RCEP jelas Datuk Seri Azmin bakal menjadi pemangkin kepada pemulihan ekonomi akibat COVID-19 yang akan membantu memastikan pembukaan pasaran serta rantaian bekalan yang tidak terganggu. Selain menggabung dan menyeragamkan FTA ASEAN campur satu sedia ada, membabitkan Jepun, Korea, China, Australia dan New Zealand ke dalam satu perjanjian yang inklusif dan komprehensif. RCEP juga bakal memberi manfaat kepada syarikat Malaysia termasuk penghapusan dan pengurangan tarif untuk barang dagangan serta memudah cara ekspor dan import barangan antara negara anggota. Penyedia perkhidmatan termasuk berkaitan e-dagang juga akan dapat menikmati akses pasaran yang lebih besar dari segi penawaran rentas sempadan dan mewujudkan keberadaan komersial di pasaran RCEP.